Jadi yang pertama anda hanya di Radio yang suka fahaman Islam Malaysia IKIM FM. Kita kembali waktu ini bagi meneruskan jam terakhir destinasi seperti yang dijanjikan seawal jam 2 petang tadi. Waktu ini kita akan kongsikan dengan anda untuk mukmin profesional, yang mana hari ini tajuk kita tentang hidup sihat tanpa maksiat. Untuk itu saya tanpa meninggalkan masa, saya mengalu-alukan kehadiran yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Fahru Muhammad Joy untuk sama-sama kita waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesudian untuk hadir saya Sama-sama, di sama-sama, IKIM Yati, FM nak sama-sama. berkongsi ilmu ya Ustaz ya di Taman Ilmu IKIM FM waktu ini untuk mukmin profesional. Dan berkenaan dengan tajuk kita hari ini, hidup sihat tanpa maksiat. Hari ini kita nak tahu tentang sihat pula ya Ustaz ya. Nak jadikan mukmin profesional mungkin sebagai mukadimah permulaan ini. Bagaimana sebenarnya kita nak jaga kesihatan, kata orang tu, kerohanian kita ni Ustaz. Silakan sebagai mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Saya mulakan segmen kita pada petang ini dengan ungkapan ataupun sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi dalam Islam kita memang dituntut untuk memberi manfaat kepada orang lain. Artinya umat Islam adalah umat yang memberi, bukan umat yang menerima. Ya, seharusnya umat Islam adalah umat yang membela, bukan yang dibela, yang melindungi, bukan yang dilindungi, yang menjaga, bukan dijaga. Jadi bila saya teringat soal ini, soal yang menjaga bukan dijaga ni, saya teringat satu kata-kata daripada Profesor Muaya. Pada satu ketika saya sedang memandu, ya, kata kita kena menjaga kesihatan. Kata. Kalau kita tak menjaga kesihatan, artinya kita orang yang mementingkan diri. Kerana apabila kita sakit, orang yang nak jaga kita. Betul. Tapi kalau kita sihat, kita yang nak jaga orang sakit. Ya. Jadi di situ saya terdetik di hati saya bahawa itulah orang Islam, ya. Kita sentiasa nak memberi manfaat kepada orang lain. Kita nak menjaga orang sakit. Jadi kalau kita nak menjaga orang sakit, yang pertamanya kita jangan sakitlah. Jadi itu yang kita cakap tajuk pada petang ini, iaitu hidup sihat tanpa maksiat. Ya. Dalam ajaran Islam kita melihat mungkin dari sudut yang berbeza daripada yang dilihat secara biasa. Islam sentiasa melihat di sudut pandangan Allah yang dikatakan tauhidik mindset. Jadi marilah sama-sama pada petang ini dengan izin Allah, dengan doa semua para pendengar di luar sana, saya kira kita dapat membincangkan tajuk ini, insya-Allah. Bukan saja membincangkannya, tetapi kita dapat resapkan ke dalam hati kita sehingga dapat kita amalkan, insya-Allah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kita dah tahu dah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dijadikan oleh Allah hanya untuk menjadi hamba Allah. Jadi artinya kita diciptakan untuk taat kepada Allah. Sekiranya kita membuat sesuatu yang menyimpang atau tersasar daripada ketaatan, ya, iaitu kemaksiatan ataupun kederhakaan, kita sebenarnya akan merosakkan diri kita sendiri. Seperti mana kita sebatang pensel dibuat untuk menulis. Selagi digunakan untuk menulis, okey. Tetapi kalau batang pensel itu digunakan untuk mencucuk, mengetuk dan sebagainya, dia akan patah. Ya. Jadi manusia ni selagi dia menjadi hamba Allah, selagi dia taat, selagi itulah dia selamat. Tetapi sekiranya dia telah melakukan maksiat, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Sebab itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika ditanya oleh para sahabat, apakah itu dosa? Rasulullah menjawab, dosa itu sesuatu yang meresahkan hati kamu. Jadi dosa, siapa yang melakukan dosa, dia akan gelisah, dia akan rasa resah. Kerana apa? Dia telah menyimpang daripada tujuan dia diciptakan. Jadi sebab itu rosaknya manusia apabila dia melakukan dosa pada dua. Satu, dia akan rosak dalamannya, jiwanya akan rosak. Satu, luarannya pun, fizikalnya pun akan rosak. Ini yang dikatakan apabila kita menjadi hamba Allah yang taat, kita akan sihat. Sihat dalaman dan sihat luaran kita. Tetapi apabila kita menjadi hamba Allah yang melakukan maksiat, kita akan sakit. Sakit dalaman dan sakit luaran juga. Jadi Allah telah ingatkan di dalam Al-Quran bahawa sesiapa yang berpaling dari peringatanku, sesungguhnya kata Allah, baginya penghidupan yang sempit.
ya, penghidupan yang sempit. Maksudnya antara penghidupan yang sempit itu apabila contoh, ya, para ulama menjelaskan rezeki yang dia dapat tu tak berkat, ya, tu antara kehidupan sempit tu. Rezeki yang tak cukup-cukup. Orang dapat rezeki yang cukup, dia dapat rezeki yang tak cukup-cukup, ya. Kemudian dia sukar untuk taat kepada Allah. Jadi kita dalam hidup kita ni, kalau kita ni hati kita sukar sangat nak solat, sukar, ya, nak buat baik, sukar, ya. Tapi kalau nak buat maksiat, mudah saja. Mungkin itu menyebabkan, itu satu petanda bahawa kehidupan kita sedang dipersempitkan. Indikator, petunjuk. Kemudian kita akan terhijab daripada ilmu yang bermanfaat. Na'udzubillah, ya. Kita dapat ilmu tu cahaya, tapi cahaya tu menyilaukan mata kita. Ataupun kita benci pada cahaya tu, ya, kita tak suka. Contohnya, minta maaf, ya, kita ada channel TV yang sedang tengok rancangan bermanfaat, kita tukar cepat. Ya, dengar suara azan, tukar cepat. Ataupun dengar radio yang siaran-siaran yang bermanfaat, kita tukar cepat. Ya. Itu menunjukkan bahawa kita sudah terhijab. Ya, dalam hati kita terhijab daripada kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Itulah antara tanda-tanda kehidupan yang sempit. Tetapi para ulama menegaskan lagi, antara tanda kehidupan yang sempit ialah apabila kita terjejas kesihatan kita. Itu juga petanda. Bukannya artinya orang yang sakit atau tak sihat itu artinya dia kehidupan sempit. Itu salah satu tandanya bagaimana kita menghadapinya, ya. Sebab itu kita lihat kata-kata daripada Ibnu Katsir, ya. Kita ambil kata-kata daripada Ibnu Katsir yang menerangkan bagaimana keadaan orang yang apabila dia dapat kehidupan yang impak kepada maksiat dalam kehidupan kita, ya. Di dunia, kata Ibnu Katsir, dia tidak akan mendapat ketenteraman dan ketenangan. Hatinya gelisah akibat kederhakaannya. Meskipun lahiriahnya nampak begitu senang, mampu memakan apa sahaja makanan yang diingini, dan mampu tinggal di mana sahaja dia kendaki, namun selama mana dia belum sampai kepada keyakinan dan petunjuk Allah, maka hatinya akan sentiasa gelisah, bingung, ragu, dan masih terus ragu. Inilah kehidupan yang sempit. Jadi, kalau kita berdepan dengan apa yang dikatakan Ibnu Katsir tadi, maka kesihatan kita akan terjejas. Akibat apa? Akibat hati yang tidak tenang, hati yang gelisah. Hati yang gelisah itu akibat daripada dosa. Sebab itu kalau kita lihat, apabila kesihatan jiwa kita terjejas hati, ya, dia akan menjejaskan juga kesihatan mental kita. Ya, resah, murung, cepat marah, kemudian kita apa yang dikatakan mudah stres. Ya, kita lihat baru ni bagaimana dilihat orang perempuan suri rumah yang mudah stres. Antaranya ada 3 tandanya, ya. Ada 3 sebabnya. Terlalu nak menjaga hubungan dengan suami, nak jaga betul hati suami, ya. Akhirnya stres, ya. Sebab tu saya dah katakan wanita ataupun para isteri mesti meletakkan cinta nombor 1-nya Allah, nombor 2 Rasulullah, nombor 3 baru suami. Jangan nombor 1 suami, nombor 2 suami, nombor 3 kita akan stres, ya, kalau kita letakkan hierarki cinta tak betul, ya. Begitu juga orang lelaki, apabila kata stres tu ada 2 puncanya. Satu sebab wang dan satu sebab wanita. Itu juga mengikut pakar-pakar stres lah, ya. Jadi gitu, ya. Jadi bagi Islam, stres ini timbul akibat adanya maksiat juga. Maksiat juga penyumbang kepada stres, kerana apabila kita lakukan, na'udzubillah, ya, kita melakukan maksiat lahir ataupun maksiat batin, dia akan berkesan pada jiwa kita. Apakah yang dikatakan maksiat lahir ni? Maksiat lahir, kederhakaan lahir. Misal kata merompak, berzina, minum arak, ya. Kemudian kita mencuri, judi. Ini maksiat lahir. Manakala maksiat batin, yang ini lebih sukar kita lihat sebab ini melibatkan soal dalaman kita, ya. Soal hasad, dengki, cinta dunia, tamak, pemarah, ini semua dalaman, ya. Baik, ya. Kita tengok apa akibat maksiat lahir pada kesihatan, ya. Cuba kita lihat, kalau orang berzina, ya, dia akan mendapat penyakit AIDS, ataupun yang kita lihat sifilis, ataupun penyakit-penyakit wanita, ataupun penyakit kelamin, ya, kita lihat, ya. Sebab itu kalau arak contohnya merosakkan fikirannya, kemudian melibatkan aksiden, berlanggar dan sebagainya, ini juga akan menjejaskan
kesihatan kita, tubuh badan kita, secara fizikal secara juga, fizikal. Jadi begitu juga kita lihat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, apabila satu kaum melakukan penzinahan secara terang-terangan, maka mereka akan diserang penyakit yang belum pernah dialami oleh nenek moyang mereka. Ini yang maksudnya akibat daripada zina itu, kederhakaan itu akan memberi kesan kepada penyakit, begitu juga. Ini kita kena lihat. Sebab itu kita lihat sekarang, minta maaf, hasil perkembangan terbaru yang kita baca dalam surat khabar semalam ataupun 2-3 hari lalu, AIDS, yang korban AIDS makin meningkat. Dan bilangan orang dijangkiti HIV positif makin meningkat. Ironinya kita hanya ada kempen anti-AIDS, tapi kita tidak ada kempen anti-zina. Lebih-lebih lagi kita belum ada kempen mengelakkan menghampiri zina. Itu pergaulan bebas, pendanaan aurat dan sebagainya. Jadi kita kena jaga bahawa mengikut kajian, jangkitan AIDS melalui jarum sudah semakin kurang. Melalui jarum suntikan. Tetapi lebih kepada perpindahan melalui hubungan seks yang bebas. Ini kita kena jaga. Iaitu zina lah, itu. Tetapi ada juga maksiat batin tadi. Tadi maksiat lahir kan. Maksiat batin tu dia akan menimbulkan rasa risau, marah, geram, putus asa, kecewa. Ini akan mengakibatkan, kalau tadi zina mengakibatkan AIDS ataupun penyakit-penyakit kelamin yang lain, kalau hasad, dengki, risau ni maksiat-maksiat batin ni akan membawa kepada darah tinggi, bara, sakit jantung dan sebagainya. Baik, sedikit sebelum kita berkongsi dengan para pendengar, bagaimana kalau kita tanya, bagaimana maksiat batin ni boleh menggugat kesihatan lahiriah kita? Apa kait mengaitnya? Sebenarnya apabila kita melakukan maksiat, itu kita melakukan kederhakaan dan dosa, ia akan meresahkan hati kita. Jadi hati kita tidak akan tenang. Bila hati kita tidak tenang, hati itu apa dalam bahasa Inggeris? Heart. Jantung, Degupan jantung kita akan tidak menentu. Aliran darah kita, tekanan darah kita akan menyebab, orang kata hewaya, akan menjadi huru-hara, tekanan darah menjadi tinggi. Cuba tengok orang yang marah, kadang-kadang dia mudah diserang sakit jantung, heart attack, ataupun stroke. Orang yang mudah marah ni stroke, dan dia juga darahnya tinggi. Tinggilah. Kemudian sistem penghadapan orang yang suka marah ni, yang mudah marah ni, yang pendendam ni, sistem penghadapan dia pun akan terjejas. Sistem penghadapan dia, saya bukan pakar, tetapi saya hanya membaca, dan ini pengalaman kita tengok, penyerapan vitamin dan juga pengeluaran antibodinya akan juga menurun. Antibodi ni kita nak lawan toksit-toksit ataupun virus-virus bakteria yang menyerang. Bila antibodi lemah, kita akan mudah diserang penyakit. Jadi akhirnya sistem saraf dan organ tubuh kita seluruhnya akan terjejas. Sebab itu kalau kita lihat, bila tidak tenang, kita akan diserang penyakit mazmumah. Bila penyakit mazmumah, iaitu penyakit hati, kita akan diserang oleh penyakit-penyakit lahiriah. Dia ada hubungan, Bila tak tenang, hati tak tenang, akibat tidak ingat Allah, bila derhaka kepada Allah, kita akan diserang oleh dulu penyakit mazmumah dulu. Penyakit mazmumah lah. Hasil daripada penyakit mazmumah ni akan pergi melarat kepada penyakit lahiriah. Itulah yang kita katakan dalam, saya terbaca dalam buku yang ditulis oleh Dale Carnegie, Stop Worrying and Start Living. Dia kata apa? Risau, takut ini menyebabkan penyakit bara, jantung, darah tinggi dan sakit kepala. Begitu juga diabetes. Kencing manis orang kata, akibat daripada risau dan juga bimbang, Jadi sebab itu apabila berlaku kemelesatan ekonomi, beberapa tahun yang lalu yang kita terkenal kemelesatan ekonomi, pasaran saham jatuh dan sebagainya, banyak korporat-korporat yang lemah jantung, yang diserang stres, sakit gigi dan macam-macam, Sebab itu mereka menulis, ahli-ahli perniagaan yang tidak dapat mengawal perasaan risau akan mati muda. Ahli-ahli perniagaan yang tidak dapat melawan rasa risau akan mati pada usia yang muda. Sebab itu Plato juga kita lihat telah berkata, kesalahan ahli perubatan ialah cuba menguatkan tubuh tanpa menguatkan fikiran. Jadi bila hati kita runsing, fikiran kita runsing, kita nak cuba kuatkan badan kita, tidak akan kuat. Sebab kaitan antara
kerunsingan hati kita dan juga kecelaruan fikiran kita dengan kesihatan tubuh badan kita sangat berkait rapat. Sebab itu ada perubatan yang dikatakan psikomatik, iaitu kita mengubat penyakit lahiriah, pada masa yang sama kita mengubat fikiran dan jiwa kita. Saya rasa itu sebagai intro kita. Sebab itu kita lihat, ya, saya terbaca banyak buku-buku yang ditulis Rasulullah jarang sakit. Ada satu buku, mengapa Rasulullah tidak pernah sakit. Dan ini mengingatkan kita kepada surah dalam Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Yunus, ya, ayat 62, sesungguhnya inna aulia Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, iaitu orang-orang yang akrab dengan Allah, tak rasa takut dan tak rasa bimbang dengan hal-hal dunia. Jadi mereka kurang stres, mereka tidak ada kerisauan, tidak ada kebimbangan. Sebab itu kalau kita lihat, ada juga para ulama yang menegaskan kita, solat tahajud itu satu terapi kepada kesihatan. Bukan kesihatan rohani kita, tetapi kesihatan tubuh badan kita. Sebab itu orang-orang yang akrab dengan Allah, selalunya mereka lebih sihat daripada orang-orang yang mudah stres, mudah marah dan sebagainya. Saya tidak menyebut siapa-siapa lah, ya. Bila sebut perkara ni saya pun segan juga, sebab kita pun tak sihat sangat, ya. Tetapi mudah-mudahan dengan menyebut ini satu peringatan buat diri, sama-sama insya-Allah juga peringatan untuk pendengar-pendengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kekuatan kita untuk menjauhkan maksiat agar hidup kita insya-Allah sihat. Insya-Allah, subhanallah, betapa besarnya, ya, keagungan Allah. Macam mana nak membezakan, kata orang tu, kesihatan fizikal dan rohani juga sebenarnya bersaling kait antara satu sama lain. Dan waktu ini juga bagi anda yang ingin terus sama berinteraksi bersama yang bagi Ustaz, juga boleh hubungi kami di talian 0362051500. Di SMS juga boleh anda hantarkan pesan ringkas anda dengan menaikkan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111 dan tidak ketinggalan di FB IKIM.FM sendiri. Boleh anda letakkan komentar anda di ruangan yang telah disediakan. Dan suka untuk saya mengambil satu persoalan di dalam FB kita, ya Ustaz, ya, daripada Izhar Al-Gharam. Kata, bagaimana cara untuk meninggalkan maksiat? Kadang-kadang terasa diri tidak mampu untuk meninggalkan maksiat. Bagaimana jalan yang terbaik untuk meninggalkan maksiat tersebut, terutama sekali maksiat hati ni, Ustaz? Ya. Sebenarnya soal sahabat kita lah, ya. Saya anggapkan saudara Izhar Al-Gharam, ya. Sedap nyambung nama, ya. Yang mana bagaimana nak jauhi maksiat. Sebenarnya kita melakukan maksiat ini kerana tiga sebab, ya. Jadi kalau kita dapat memantapkan, mengukuhkan tiga sebab ini, insya-Allah, ataupun kita tangani tiga sebab ini, artinya dengan sendirinya kita ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, ya. Maksiat itu berlaku apabila kurang keyakinan kita kepada Allah, ya. Artinya waktu itu iman kita dalam keadaan yang begitu kritikal, ya, kritikal. Sebab itu dalam hadis jelas, ya, maksudnya kita melakukan kemaksiatan ataupun kederhakaan, waktu itu iman kita dalam keadaan yang sangat lemah, Jadi sebab itu pertama yang kita nak kuatkan ialah kuatkan iman kita. Bila ditanyakan bagaimana kita nak kuatkan iman kita supaya dengan kuat iman tu kita boleh meninggalkan maksiat, ya. Kuat iman yang pertama kita perlu dengan, yang pertama kita kena dengan zikrullah. Dan zikrullah yang paling utama ialah kita menjaga solat kita. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah fahsya'. Fahsya' ini kejahatan-kejahatan daripada seks. Zina, liwat dan apa yang sebagainya, dan juga kejahatan yang biasa inilah fahsya' mungkar ni, ya. Baik. Jadi apabila kita dapat melaksanakan solat dengan keimanan yang sebenar, apabila kita memahami maksud bacaan satu solat, yang kedua kita memahami maksud perbuatan solat, rukun kaulinya, dan kita dapat hayati, dengan hati kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya waktu itu kita sedang memberi tonik kepada hati kita. Tonik atau input kekuatan pada hati kita, ya. Sebab tu saya buat satu metafora. Solat itu umpama kita charge bateri handphone kita lah, ya. Kita mesti selalu, jadi itu pentingnya, ya. Baik. Dan mesti kita iringi dalam kehidupan kita ni, kita sentiasa programkan untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Lepas solat kita buat ini, buat ini. Kita masih tergiur ataupun masih tergoda, ada temptation untuk kita melakukan maksiat. Tetapi oleh kerana kita dah atur hidup kita dengan penuh dengan kebaikan-kebaikan, kita akan buat ibadah
sehingga kita rasa letih untuk melakukan maksiat. Bukan tak nak, tapi dah letih dah. Kita dah, sebab itu kena sibukkan diri kita, terutama remaja lah. Yeah. Bila remaja ni ada dua musuhnya. Remaja ni, satu tubuh badan yang sihat, satu masa lapang. Ya, ini nikmat yang selalu orang lupa. Ya, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Jadi remaja sepatutnya isi program hidupnya penuh dengan ibadah tadi. Ibadah-ibadah yang dapat meningkatkan keimanan kita. Itu penting, ya. Yang keduanya, maksiat ni dilakukan apabila kurang keyakinan kita kepada hari akhirat. Kurang keyakinan kita kepada hari akhirat. Sebab itu apabila kita benar-benar meyakini adanya kehidupan hari akhirat, maka kita akan dapat kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Sebelum kita mengingati akhirat, kita mesti ingat gerbang yang menuju ke akhirat. Apa dia? Gerbang menuju ke akhirat ialah kematian. Sebab itu dalam hadis, perbanyakkanlah mengingati suatu yang menghilangkan kelazatan, iaitu kematian. Kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah mati itu sebagai peringatan buat kamu. Jadi tadi kita dah melaksanakan solat, ibadah. Kemudian bila kita nak melakukan maksiat, kita ingat mati. Ingat mati. Kalau mati berlaku macam mana? Tahan tak aku menghadapi dengan seksa neraka? Mampukah aku berdepan dengan kemurkaan Allah dan sebagainya? Sebab itu bila nak ingat mati, ini yang dikatakan zikr maut. Maut itu sentiasa dizikirkan. Zikir itu diingati. Ya. Kemudian kita tafakur mengingati mati. Ya, kita tafakur mengingati mati. Bila kita kata tafakur mengingati mati, bukan artinya lemah semangat kita untuk hidup. Tidak. Hidup kita untuk beribadah tadi. Yang pertama, kita beribadah. Tetapi apabila kita teringat nak melakukan dosa, kita ingatkan kematian tadi. Ya, iaitu ingat kepada hari akhirat. Itu penting. Ya. Kemudian kita mesti tutup pintu-pintu, jalan-jalan yang boleh menarik kita kepada kemaksiatan. Jangan cuba dedahkan diri kita pada satu suasana ataupun keadaan dan sebagainya. Contoh, kita tahu ni, kita ni mudah terlalai apabila kita bersendirian. Jangan bersendirian. Kita kena berjemaah selalu, berdamping selalu. Kita mudah terjebak dengan maksiat kalau kita pergi lalu ke tempat-tempat yang tak elok, yang grey line. Bukan saja kawasan hitam, tetapi grey tu pun kita tak pergi dah. Kita jangan saja nak tengok-tengok, saja nak tinjau-tinjau, jangan. Kita jangan pula. Kita tutup pintu tu. Ataupun perkara-perkara yang boleh mengimbau nostalgia kita kepada dosa. Mungkin kita dah buat dosa dulu, tetapi sekarang kita dah bertaubat. Tetapi jangan kita pergi lagi ke tempat-tempat yang boleh mengimbaukan sebab kita meninggalkan dosa ni bukan kerana kita rasa dosa tu kita kata dosa tu pahit. Dosa tu masih manis. Cuma kita tinggalkan kerana kita takut kepada Allah. Melainkan orang dah terlalu kuat. Dia meninggalkan dosa tu kerana dia benci pada dosa. Kita masih suka pada dosa. Tetapi kita tahu dosa tu menyebabkan kita akan dimurkai oleh Allah. Jadi jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Takwa tu penting. Tu waqah, wiqayah, kita menjaga precaution. Itu penting. Kalau nak sihat kena ingat mati. Itu dia. Dan waktu ini kita nak raikan rakan pendengar kita yang telah lama menanti di talian waktu ini di 0362051500. Mumin Profesional waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Nama saya Siti. Ya, Puan Siti, silakan Cik Siti. Assalamualaikum Ustaz Farul. Waalaikumsalam Siti. Ini saya nak bertanya bagaimanakah cara kita nak seimbangkan diri kita di samping keluarga, di antara amalan-amalan kita tu di dunia dan juga di akhirat. Contohlah kita nak didik anak kita di samping akademik dia yang dia akan tempuhi di masa dia dewasa, dan juga amal-amal ibadat dia, solat dia bila dia dewasa juga. Nak minta Ustaz terangkanlah bagaimana cara mendidik anak di samping kita bekerja apa semua, kan, nak seimbangkan ibadah dunia dan akhirat. Ya, terima kasih banyak soalan. Assalamualaikum. Kesalam. Itu Ustaz, macam mana nak seimbangkan ni? Bukan setakat untuk anak, sebenarnya untuk diri sendiri juga. Bagaimana tu Ustaz? Pertamanya saya ingin mengingatkan diri saya dan juga Puan Siti serta para pendengar. Saya rasa tidak berapa tepat kalau kita katakan seimbangkan antara dunia dan akhirat. Tetapi yang lebih tepat ialah sepadukan antara dunia dan akhirat. Seiring. Dan perkara yang satu, ya. Contohnya kita nampak belajar akademik tu macam dunia. Tetapi kalau niat belajarnya kerana Allah,
Dan kemudian akademik itu adalah kita belajar untuk melaksanakan tugasan-tugasan kerja-kerja kita, yang mana itu adalah tugas kita sebagai khalifah. Ya, sebab bila kita ada pekerjaan, contoh doktor ke, engineer ke, ataupun pemandu teksi ke, buruh ke, sebenarnya kita adalah khalifah. Bila kita khalifah, kita nak memberi kebaikan. Kita nak memberi kebaikan kepada manusia lain. Melalui apa? Melalui pekerjaan kita. Jadi doktor memberi kebaikan kepada pasien dia, pada pesakit dia. Engineer memberi kebaikan melalui bangunan yang mereka dirikan, jambatan, lebuh raya. Begitu juga buruh. Mereka dengan tenaga mereka, taksi dengan pemanduan mereka, ya. Jadi artinya kerja-kerja yang memerlukan ilmu dunia ataupun ilmu akademik ini adalah kerja-kerja yang berkaitan dengan tugas khalifah kita. Ya, itu ya. Jadi kita bekerja, contoh saya nak tunjuk contoh jurutera, katalah jurutera, ya. Itu kita dapat gaji. Ya, itu dunia kita. Tapi pada masa yang sama kita niatkan untuk ibadah, maka itu akhirat kita juga. Jadi kerja jurutera tu kerja yang satu, ya. Tetapi dua matlamatnya, dua manfaatnya. Macam apa yang orang putih kata, killing two birds with one stone. Ya. Kita pergi bekerja itu laba, dan pada masa yang sama itu pahala. Yang itu kita buat untuk manusia, pada masa yang sama itu fardu kifayah yang kita buat untuk sebagai ibadah kepada Allah. Jadi artinya Puan Siti, ya, anak kita apa yang penting ialah niat dia belajar. Sama ada dia niat belajar agama ataupun niat belajar akademik. Namun susunannya begini, ya, kalau ikut hierarki ataupun prioritinya, tentulah ilmu fardu ain itu yang lebih utama. Ya, setelah ilmu fardu ain itu mantap, insya-Allah kita lengkapkan dengan ilmu akademik. Kerana ilmu fardu ain itu untuk membentuk kepribadian dia sebagai hamba Allah. Ya, sebagai hamba Allah, dia nak jadi mukmin. Manakala ilmu akademik dia itu adalah ilmu fardu kifayah untuk melengkapkan dia supaya jadi profesional. Jadi digabungkan antara fardu ain dan fardu kifayah, digabungkan antara hamba Allah dan juga khalifah, jadilah mukmin profesional. Jadi kita mesti lihat sekarang, ya. Yang pertama, saya belum tengok institusi sekolah lagi. Saya lihat institusi keluarga. Yang ini paling penting. Bila menyebut seorang ibu macam Yati, macam isteri-isteri di luar sana, ya, semua kaum ibu, ibu adalah madrasah bagi anaknya. Ibu adalah sekolah bagi anaknya. Jadi ibu yang paling dekat untuk mencorak anaknya, ya. Jadi di situ yang kita katakan, untuk kita melahirkan anak yang baik sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah, kita kena jadi ibu yang baik dulu. Sebagai hamba dan juga sebagai khalifah, ya. Orang kata mudah ke nak jadi nak dapat anak yang baik ni? Mudah jawabnya mudah, tapi kerjanya mencabar. Jawabnya ialah nak dapat anak yang baik, mudah saja jawapannya, jadi ibu yang baik. Itu saja. Tetapi nak jadi ibu yang baik itulah yang perlu kemujahadah. Perlukan kita bekerja keras, ya. Dan cabarannya kepada ibu-ibu sekarang, mereka juga menanggung kerja-kerja yang berkaitan dengan karier mereka, pada masa yang sama balik ke rumah juga berdepan dengan anak-anak di rumah. Sebab itu kita perlukan kekuatan. Bila menjebak tentang rumah tangga ini, yang kita kata, bila kita nak tempuh macam mana kerja di tempat kerja, kemudian balik, kita nak melaksanakan tugasan kita di rumah, macam mana nak dapat kekuatan semua ni, ya, kita katakan, ya. Sedangkan, minta maaf, ya, wanita ni daripada tulang rusuk, ya, akalnya setepis rambut. Ada orang kata macam-macam tentang wanita. Tetapi wanita ni ada kelebihan. Sebab walaupun di dalam kelembutan dia mampu menanggung beban tugas yang besar. Sebab tu wanita saja ada rahim yang boleh mengandung, ya, yang mana tak ada pada rahim tu, atas dikata mengambil sempena nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang penyayang. Jadi ibu adalah penyayang. Okey, bagaimana nak dapat kekuatan? Saya minta semua pembaca, yang khususnya wanita ataupun suami-suami, beritahu kepada isteri mereka dapat kekuatan dengan Allah. Itu yang dikata ihfazillah yasfak. Maksudnya kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ini yang berlaku kepada Siti Fatimah. Ketika dia rasa letih, rasa lesu, rasa sebagainya, maka Rasulullah SAW, ayahnya, bukan memberi pembantu rumah, sebaliknya memberi zikrullah. Ya, sebab itu bila zikrullah dengan dihayati sungguh-sungguh, apabila ada keimanan yang kuat, bila kita berzikir, insya-Allah kita akan dapat ketenangan.
Sebab tu wahai orang yang beriman, mereka yang beriman apabila mereka mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Orang yang tidak beriman ataupun orang yang lemah imannya, walaupun mereka mengingati Allah, mereka tidak akan dapat ketenangan. Jadi beriman dulu, mengingati Allah, dia akan dapat ketenangan. Jadi contohnya bagi ibu tadi, apabila ibu-ibu semua apabila mereka mengingati Allah, insya-Allah Allah akan beri kekuatan pada waktu itu, insya-Allah dia akan dapat menghadapi kehidupan ini dengan tabah. Ya, sebab itu selalu nak akrab dengan Allah. Ya, itu yang selalu saya pesankan pada diri saya. Hendaklah akrab dengan manusia untuk mengetahui masalah mereka, tetapi kena akrab dengan Allah untuk membantu manusia untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi seorang ibu lebih-lebih lagi kena akrab dengan Allah. Kemudian yang kedua baru kita tengok sekolah. Sekolah sekarang dah ada. Sekolah yang ada menerapkan soal-soal fardu ain, pada masa yang sama menerapkan juga soal akademik. Bahkan sekarang ni saya begitu gembira ada perkembangan. Kita lihat bagaimana dilatih dulu anak-anak ni menjadi hafiz. Akhirnya mereka pergi ke jurutera yang hafiz, doktor yang hafiz dan sebagainya. InsyaAllah ada. Tapi yang pertama, madrasah yang pertama ialah ibu sebelum madrasah-madrasah yang lain. Kembali kepada asas. Ya, insyaAllah. Back to basic. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan pendengar kita di talian. Panggil seterusnya untuk memang profesional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Anwar. Ya, Cik Anwar, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila kita bercerita pasal maksiat ataupun mereka-mereka yang melakukan maksiat, satu ketika nanti Allah akan turunkan satu musibah ataupun boleh kita katakan sebagai kafarah. Adakah boleh kita katakan ia sebagai satu musibah ataupun balak kepada mereka yang melakukan perbuatan maksiat ini? Yang kedua Ustaz, kadang-kadang kita dah melaksanakan tugasan kita sebagai hamba Allah dengan zikrullah kita, jaga solat lima waktu, solat malam, zikir, baca Al-Quran. Tetapi masih ada ruang-ruang yang boleh melemahkan kekuatan hati itu untuk kita rasa sikit-sikit masam manis dosa itu Ustaz. Saya nak minta Maksudnya? Maksudnya ada ruang yang untuk kita lakukan, maksudnya dalam waktu, contohnya kalau ada waktu sehingga saya katakan untuk ada kealpaan untuk kita melakukan maksud itu. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz, doa ataupun apa-apa juga kekuatan untuk menguatkan hati kita daripada kita capai untuk rasa kalau boleh terus masamkan dosa itu. Tak terasa manis lah maknanya dosa tu. Ya, maksudnya kalau boleh kita masamkan tu sampai kita rasa tak nak buat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tu Ustaz? Ya. Pertama saya ingin respon kepada apa yang ditanyakan ataupun yang diutarakan oleh Cik Anwar tadi tentang apabila maksiat datang musibah, apakah ini satu bala ke ataupun sebagainya. Jadi saya kira kita tidak boleh menyebut secara pasti kan apakah ini satu bala ataupun ini, tetapi di segi ilmunya begini kalau kita seorang yang taat kepada Allah, seorang yang sedang nak melakukan kebaikan, sedang berusaha nak buat baik lah ni kan, tetapi tiba-tiba ada terlintas nak buat jahat ataupun nak buat maksiat. Bila kita nak buat maksiat, tiba-tiba kena bala waktu tu, kereta ke rosak ke, sakit ke, demam ke sebagainya. Sebenarnya waktu orang baik nak buat jahat, dia kena satu musibah. Itu dipanggil kafarah. Kafarah itu penghapusan dosa. Jadi dia buat baik tetapi dia nak buat jahat. Waktu itu dia kena, itu kafarah. Itu satu penghapusan dosa, peringatan. Kalau dia bagaimana dia menghadapinya lah pula itu. Tetapi kalaulah dia jahat, kemudian dia nak buat jahat kan, tiba-tiba kena, itu namanya bala. Di dunia dah kena, di akhirat kena lagi. Tadi pengampunan. Tetapi ini ada orang nak buat baik ni.
Orang baik dan sedang nak buat baik. Orang baik sungguh nak pergi ke masjid ataupun nak buat tolong aman Palestin ke apa-apalah yang nampak. Tiba-tiba dia kena sakit ataupun dia kena aksiden ke dan sebagainya. Itu namanya ibtila. Ibtila ni artinya Allah nak bagi dia pahala dan nak tingkatkan darjat dia. Jadi kita tak boleh tahu kita ada orang, jangan tengok orang lain. Kita tengok diri kita lah. Kalau kita kata kita ni penuh dengan, kita ni rasa orang jahat, tapi nak macam mana kan kita boleh tahu sama ada kita mendapat bala ke ataupun ibtila ke ataupun kafarah. Kita lihat itu ya. Jadi saya ingin sebelum saya menjawab yang kedua ni, saya ingin membawa satu puisi yang ditulis oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi ya. Yang ini petanda hati yang sihat. Hati yang sihat. Kalau hati yang sihat tu very simple aja. Dia senang melihat kebaikan orang lain. Itu ya. Tengok ya. Orang yang begitu senang dan nikmat melihat dan menyebut-nyebut kebaikan orang lain bagaikan hidup di sebuah taman yang indah. Di sini anggrek, di sana melati. Di mana-mana saja mata memandang, yang nampak hanya berbunga yang indah, mekar dan harum mewangi. Dia lihat kebaikan orang tu macam dia duduk dalam taman. Sini bunga melati, sini bunga anggrek, sini bunga ros ya. Begitulah orang yang hidupnya dalam keadaan sihat, positif ya. Di mana-mana saja ia terlihat hanyalah keindahan. Tengok orang yang sakit pula. Sebaliknya orang yang gemar melihat aib dan kejelekan orang lain, fikirannya hanya diseliputi oleh aneka keburukan, sementara hatinya hanya dikepung prasangka-prasangka buruk. Kerana itu, kemana-mana pun matanya melihat, yang nampak ialah ular, kalajengking, duri dan sebagainya. Di mana saja dia berada, sentiasa tidak akan pernah menikmati keindahan hidup ini. Ya, kalau kita hanya melihat keaiban orang lain, macam kita duduk bukan dalam taman dah, dalam kandang harimau yang ada macam-macam binatang-binatang yang berbeza. Gitu ya. Jadi hidup kita tidak indah ya. Sebab itu kita kena jaga betul-betul kesihatan hati kita. Dan sebagai respon yang terakhir tentang bagaimana kita nak dapat satu kekuatan pada hati kita ya, untuk melihat maksiat tu tak indah lagi dah atau tak enak lagi. Ini melalui proses mujahadah. Tak ada jalan pintas, tak ada jalan singkat ya. Terpaksa melawan dengan hawa nafsu kita. Ini tak ada yang kata boleh tak sekelip mata, tidak atau membina kebaikan mengambil masa. Ini kita kena jaga ya. Satu, kena melalui jalan mujahadah. Itu berperang melawan hawa nafsu. Kena buang rasa malas, kena buang rasa seronok pada dosa, kena buat banyak. Dan ini adalah satu perjuangan yang sangat pahit. Kerana kita melawan diri kita sendiri. Apabila kita menentang hawa nafsu ni, kita melawan diri kita sendiri. Tentulah pahit. Tetapi macam mana kita nak dapat bantuan? Itu persoalannya. Semasa kita bermujahadah, sebab itu kita kena selalu bergantung kepada Allah. Inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdepan dengan seorang sahabat, Muaz bin Jabal, ya. Rasulullah sangat sayang Muaz bin Jabal. Bayangkan ya, Rasulullah terus peluk dan pegang dia. Muaz, aku sangat cintakan kau. Begitu Rasulullah dengan sahabatnya. Kemudian apa yang Rasulullah nak bagi? Rasulullah kata, Muaz, oleh kerana aku cintakan kau, jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa ini selepas engkau menjalankan melaksanakan solat fardu. Apa doanya? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta kepada Allah supaya membantu hati kita untuk mensyukuri nikmatnya, untuk mengingatinya dan untuk memperbaiki amalan kita. Jadi kita mesti minta kepada Allah supaya Allah bantu kita untuk hati kita sentiasa mengingatinya. Jadi selain daripada mujahadah tadi, kita kena kuatkan doa. Doa kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan ini kata para ulama lagi, doa ini adalah permulaan kepada untuk kita mendapat bantuan Allah dalam kita bermujahadah. Jadi mujahadah satu, berdoa satu, insya-Allah. Itulah yang boleh saya utarakan. Kita sama-sama tak sampai lagi, sama-sama sedang berjalan, sedang sama-sama bermujahadah, insya-Allah. Insya-Allah. Dan nampaknya panggilan sebenarnya banyak daripada rakan-rakan pendengar kita di FB juga, banyak soalan. Tapi apa pun, masa pun dah sampai ke penghujung sebenarnya Ustaz ya, untuk sama-sama kita bicarakan tentang tajuk kita hari ini, kenangan hidup sihat tanpa maksiat. Mungkin sedikit tips dan juga panduan daripada Ustaz ini untuk kesihatan diri kita, jauhkan daripada maksiat ini Ustaz.
Astaghfirullahalazim. Kita lihat benar-benar kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang begitu sihat ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sihat, Rasulullah boleh berjihad ya, dan boleh berdakwah dengan baik ya. Dan Rasulullah telah membuktikan pada kita, kalau kita baca dalam Syama'il Rasulullah, hidup Rasulullah, sentiasalah dada Rasulullah itu dengan perutnya rata. Artinya Rasulullah tidak obes, tidak buncit orang kata ya. Betul ya. Dan kalau kita lihat bagaimana pada usia 55 tahun Rasulullah mula berperang. Kita 55 tahun, pencen, kolesterol tinggi, obesiti, macam-macam ya. Berperang juga, berperang penyakit. 55 tahun mula berperang. Dan cuba bayangkan pada usia 53 tahun, 2 tahun ataupun 3 tahun sebelum Perang Badar, Rasulullah hijrah. Hijrah itu satu perjalanan 24 hari ya, melalui padang pasir yang malamnya terlalu sejuk dan siangnya terlalu panas, dan melalui jalan-jalan yang penuh dengan ranjau ya, yang mana jalan yang tidak dilalui oleh orang lain ya, jalan yang begitu panjang ya, dan tidak terdengar pun oleh kita semasa kita membaca sejarah hijrah Rasulullah demam dalam perjalanannya, ataupun sampai ke Madinah demam, tidak. Rasulullah terus sihat dan terus melaksanakan agenda perjuangannya sebaik saja sampai ke Yasrib, dan juga terus melaksanakan apa yang dikatakan mempersaudarakan, terus sibuk berjihad dan berjuang. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah figur ataupun pemimpin yang sangat sihat. Sebab itu kita kena jaga kesihatan kita kalau kita cinta kepada Rasulullah ya. Dan yang penting kita gunakan kesihatan kita tadi untuk beribadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan salah satu jalan untuk kita sihat ialah kita menghindarkan maksiat, sama ada maksiat lahir ataupun maksiat batin. Dan insya-Allah petanda kita sihat ialah apabila kita melihat kebaikan orang lain seperti mana melihat bunga-bunga yang berada di taman insya-Allah. InsyaAllah. Waktu ini mudah-mudahan kita dapat mengubah cara kita memandang ya Ustaz ya, di sekeliling kita. Apa sekeliling kita itulah diri kita sebenarnya. Walaupun saya nak ucapkan terima kasih pada yang bagi Ustaz atas perkongsian ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan dapat jadikan inspirasi pada semua waktu ini mendengar. Dan saya ucapkan terima kasih pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.